Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina wa nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Marilah terlebih dahulu kita datangkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah, kerana kita sedang mengecap satu nikmat yang sangat besar apabila kita semua dijemput menjadi para tetamu Allah. Marilah kita datangkan rasa dalam hati kita betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berkumpul pada malam ini menjadi para tetamu Allah. Kalau tadi muazzin melaungkan azan hayya 'alas salah, dan saya kira suara muazzin bergetar ke sekitar persekitaran kampung Datuk Ahmad Razali Dengkil ini, tetapi sebenarnya orang yang Allah jemput saja yang datang. Orang yang ibarat kalau kita lihat ada majlis perkahwinan kan, bukan semua orang datang. Siapa orang datang? Orang yang dijemput. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat adalah orang yang menerima kad jemputan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala daripada begitu ramai manusia. Allah telah pautkan hati kita, dan saya rasa gembira sangat, bukan sekadar ada orang-orang dewasa, tetapi masya-Allah anak-anak kecil yang bersama dengan kita, yang akan bersama-sama berbincang tajuk kita pada malam ini. Dan jangan lupa kita memasang niat iktikaf dalam rumah Allah, agar duduk-duduk kita ini ditulis sebagai pahala dan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Dan kemudian apabila kita merupakan tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti para tetamu yang datang ke rumah kita, apa yang kita buat? Kita akan jamu mereka dengan makanan. Maka bagi para tetamu Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidangkan kepada kita makanan rohani. Kerana itulah kita harapkan makin kita duduk, makin tuan-tuan yang juga para penonton yang bersama dalam rancangan Al-Kuliah ini, makin kita mendengar, makin kita dapat hidayah. Makin kita dapat hidayah, makin datang ketenangan dalam diri kita. Dan ketenangan inilah merupakan aset yang paling penting, perkara yang paling penting untuk ada dalam diri kita, supaya nanti bila kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita layak menyahut apabila Allah memanggil dengan panggilan yang sangat lazat didengar oleh roh kita. Allah memanggil bagi orang yang pulang dalam keadaan baik. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah memanggil kita saat itu adalah dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Dan Rasulullah menyebutkan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tuan-tuan, para penonton, bila duduk dalam rancangan Al-Kuliah, kena minta daripada Allah satu perkara yang dijanji oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak adalah satu kaum yang berhimpun dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, melainkan yang pertama Allah berikan pada setiap orang itu adalah sakinah, rasa tenang dalam hati. Maka sebab itu rasa tenang dalam hati inilah yang kita harapkan. Walaupun insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah tajuk yang pada setengah orang tak nak dengar, kerana tajuknya adalah berkaitan dengan aku setelah mati. Betul ya? Nampak ramai yang nampak banner kita di luar tadi, mengingat tajuk kita adalah aku setelah mati. Ramai orang tak suka nak cerita sebab orang takut mati. Tetapi satu hakikat tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, mati ni, cerita mati pun mati, tak cerita mati pun mati. Bukan tak nak cerita mati, dia tak mati dah. Cerita mati pun mati, tak cerita mati pun mati. Ingat mati pun mati, tak ingat mati pun mati. Bersedia untuk mati pun mati, tak bersedia untuk mati pun mati. Dengar Al-Kuliah tentang mati pun mati, tak nak tukar channel lain. Tukar channel lain, tak nak cerita mati ni, pun mati. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan jelas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan za'iqah, dia akan merasai, dia rasa bagaimana kematian. Jadi sebab tu insya-Allah marilah pada malam ini kita berbincang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya, rakan penonton yang saya kasih sekalian, bila disebutkan nama Nabi, apa kita buat? Sallu ala Nabi, selawat pada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tak dengar orang kampung Datuk Ahmad Razali selawat pun bagi penonton dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam tu barulah orang dengkel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan satu perkara, tuan-tuan. Apa kata Nabi? Ni adik-adik dengar betul-betul ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata orang yang bijak, orang yang pinter, al-kayyisu, kata Nabi. Kita selalu kata orang bijak bila dapat straight A's. Betul tak adik? Betul kan? Orang bijak ialah orang pandai itu dan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, marilah kita pada malam ni kita fokuskan, kata Rasulullah, orang yang bijaksana adalah al-kayyisu. Ya, orang Melayu tambah lagi, bukan sekadar bijak, bijak sana. Tak pernah orang Melayu cakap bijak sini. Ya, kalau kita bagi cadangan di masyarakat kita, kemudian masya-Allah bijak sini, sungguh pandangan saudara kecil hati kita. Sebab bijak sini maknanya apa dia? Ulat bulu panjat durian, sedap dulu sakit kemudian. Itu kalau bijak sini. Yang kita perlu adalah bijak sana. Alhamdulillah ya, orang dengkel alhamdulillah menunjukkan bijaksananya. Siapa kata Nabi orang yang bijaksana? Al-kayyisu mandana nafsahu, ialah orang yang, kata Nabi, dia ada satu fi'il, dia ada satu tabiat. Apa tabiat dia? Dia suka hitung diri sendiri, dia suka koreksi diri dia sendiri, dia suka tengok kelemahan diri sendiri. Kata Nabi, ini orang bijak. Dan orang tak bijak siapa? Orang suka tengok orang lain. Mafhum mukhalafahnya adalah orang tidak bijak adalah orang yang suka orang cerita orang lain. Itu orang tidak bijak. Jadi pada malam ni kita nak jadi orang bijak pada pandangan Nabi, yang mana orang bijak adalah suka melihat dalam dirinya sendiri, dan cirinya kita dapat lihat wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian mereka akan ada satu rasa untuk beramal bagaimana nasib selepas mati. Nampak?
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi kita dalam segmen Sunnah Sana Sini dalam rancangan Al-Kuliah pada minggu kali ini. Dan Alhamdulillah, pada minggu ini kami dan saya ini bersama dengan kawan-kawan yang baru, yang lama pun ada. Kita ada Izzat, ada Wani, ada Leha dan Sarah kan. Hari ini insya-Allah kita akan bincang sebab kita nak buat program memasak untuk gelandangan kan. So hari ini chair meeting kita insya-Allah akan dipromosikan oleh Wani. Silakan Wani. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana hadir untuk meeting hari ini mengenai kita hari ini ada mengenai memasak untuk gelandangan. Bagi tugas-tugas yang saya nak bagi untuk Leha untuk mencari tukang masak siapa-siapa je yang boleh. Sarah untuk mencari lokasi kat mana-mana, dan juga Ijat untuk mencari maklumat gelandangan yang perlulah untuk dicari kat sana. Leha faham tak apa yang saya cakap? Macam mana ya? Tak jelas. Macam yang saya cakap tadi, saya ada cakap yang sama yang dia. Okay, cuk. Sarah faham tak? Sarah faham. Tak jelas kan? Okey, dalam bab ni sebelum kita teruskan meeting kita kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengajar kita satu sunnah yang mungkin kadang-kadang orang terlepas pandang. Sunnah bercakap dengan jelas dan tidak kelam kabut. Kan ini pun satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, pernah sebut dalam satu hadis. Dia kata maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrul hadis kasardikum. Nabi ni dia bila bercakap, dia tak bercakap macam korang semua, kata Aisyah. Kan kita kadang-kadang bercakap laju kan. Jadi Nabi dia tak bercakap laju. Nabi bercakap faslan tafhamul qulub. Nabi bercakap ni dia satu persatu dan mudah difahami. Ini cara Nabi bercakap. So kalau dalam meeting ke, tengah bercakap dengan member ke, dekat telefon ke kan, so kita bercakap satu jelas, satu lagi dia macam apa, macam mudah faham dah. Kan ada orang dia cakap macam suka guna bahasa-bahasa yang sophisticated gitu kan. Orang kata poyo lah macam-macam kan. So bahasa dia, hebatnya kita bercakap ni bukan bahasa tinggi, tapi hebatnya kita bercakap bila orang mudah faham. Kan, walaupun tak bahasa tinggi. Tu je, jadi walaupun nampak simple tapi ini pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh buat kan. Okey. Okey. Kalau Wani mula balik boleh? Boleh. Okey. Jadi sebab tu pada malam ni kalau kita bercerita aku setelah mati, kita harap tujuannya adalah supaya kita jadi orang bijak yang kemudian bukan kita balik nanti pakat meratap, tak guna lagi dah hidup, tak payah kerja, tapi duduk saja berzikir dalam kita punya di atas tikas sejadah. Tak. Islam tak ajar macam tu. Sebab tu dalam Islam adanya ingat mati, tak suruh takut mati. Sebab tu jangan tengok cerita hantu. Ni siapa nama Ikmal? Jangan tengok cerita hantu. Sebab kalau tengok cerita hantu, Masya Allah, tengok cerita hantu, Masya Allah, apa jadi? Tengok cerita hantu, takut mati. Sedangkan dalam Islam suruh apa? Suruh zikrul maut, suruh ingat mati. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang lain yang sampai kepada kita daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar. Siapa dia? Ibnu Umar. Mari kita dengar dan dekat bersama-sama. Kerana kata Ibnu Umar, apa kata Ibnu Umar? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'adda nafsaka min ahli al-qubur wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihhatika limaridika wa min hayatika limautika. Ini hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita juga boleh melihat diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Mari kita lihat rakan penonton yang saya kasih sekalian. Satu hari Rasulullah kata Ibnu Umar memegang kedua belikatku, ya, dipegang bahu aku. Ya, kalaulah saya
Seperti saya, Ibnu Umar ni seorang anak muda, Rasulullah pegang bau dia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar. Dan saya nak bawa pula hadis ini kepada semua adik-beradik saya yang ada di Dengkil. Wahai semua orang di Dengkil, wahai para penuntun Al-Kuliah. Rasulullah berpesan kepada Ibnu Umar, apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu, kata Rasulullah, di atas muka bumi ini hanya seperti seorang dagang. Hanya orang dagang saja. Kena set dalam kepala kita, Masya Allah, ya memang kerakyatan saya orang Dengkil, tetapi bukan saya orang Dengkil kerana kerakyatan sebenar saya adalah ahli kubur, kata Rasulullah. Sebab itu kita kena letak dalam kepala kita bahawa kata Nabi, jadilah kamu di atas muka bumi seperti orang dagang, atau hanya orang yang berhenti untuk sebentar meneruskan perjalanan. Rasulullah kata, dan bersiap siagalah untuk jadi ahli kubur. Mari kita bersiap siaga untuk menjadi ahli kubur. Dan bila Ibnu Umar dia berkata, bila saja aku mendengar pesan Nabi SAW, apa dia kata? Bila aku dengar saja pesan Nabi, dan pada ketika itu Masya Allah dia kata Ibnu Umar, dan apabila kau berada pada waktu petang, jangan tangguh amalmu sampai pawak pada waktu subuh. Ya, lepas ni ramai orang nak bersedekah ke masjid kita. Sedekah, wahai tuan-tuan dan puan-puan, wahai para penonton, jangan tangguh sampai pada waktu subuh. Dan sekiranya kamu berada pada waktu subuh, jangan tangguh, oh nantilah saya nak buat kebaikan sampai pada waktu petang. Jangan. Sebab kenapa? Ibnu Umar faham. Tuan-tuan tahu musuh kita yang paling besar siapa? Masya Allah. Ya, bijak orang Dengkil. Musuh kita yang besar adalah syaitan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan penonton yang saya kasih sekalian, apa dia? Syaitan ni dia ada satu kepakaran yang memang sangat hebat. Kepakaran dia apa? Kepakaran untuk disebut sebagai delay tactic. Apa itu delay tactic? Dia menangguh-nangguhkan, delay. Bukan tak ramai orang nak bertaubat, tapi apa kata kita dalam hati? Nantilah. Betul kan? Berapa ramai anak yang pada malam ini, tuan-tuan yang berada pada malam ini berasa, Masya Allah, banyaknya aku salah dengan mak dan ayah, dan kita rupanya tak sedar kita adalah anak derhaka. Tapi apa kata? Alah nantilah, minta maaf, mak ada lagi, ayah ada lagi. Betul tak? Masya Allah. Bukan tak nak tahu, bukan tak tahu Allah marah, bukan tak tahu Allah murka, bukan tak tahu Allah benci bagi setiap anak derhaka, tetapi kata apa dia? Nantilah. Berapa ramai orang rasa nak tahajud, betul tak? Nak tahajud, Masya Allah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a. Allah kata, berapa ramai orang yang Allah gambarkan dalam Al-Quran menjauhkan belakang-belakang mereka daripada tempat-tempat tidur. Mereka menyeru kepada Allah dalam keadaan tamak, mereka menyeru pada Allah dalam keadaan takut pada Allah. Tapi kenapa kita tak buat lagi tahajud? Sebab kita rasa minggu depan boleh lagi, betul tak tuan-tuan? Sebab tu bila Nabi sampaikan kepada Ibnu Umar, maka terusnya Ibnu Umar berkata, Masya Allah, maka Ibnu Umar berkata, jangan tangguhkan kebaikan subuh sampai kepada petang. Tuan-tuan yang datang ke masjid pada malam ini, tuan-tuan yang datang ke masjid pada malam ini, kenapa tuan-tuan boleh datang? Kenapa saya boleh bercakap? Kenapa tuan-tuan boleh duduk tegak mendengar? Sebab kita masih sihat. Maka ambillah kesempatan sihat, sebab nanti kata Ibnu Umar, confirm kamu akan sakit. Betul kan? Dan kalaulah orang hospital melihat kita, menyaksikan kita, mereka leleh air mata dan menangis. Mereka dalam keadaan disambung dengan alat-alat sokongan hayat, dan melihat kita yang duduk pada malam ni, dia akan berkata, bertuahnya lah orang-orang yang ada di masjid melakukan kebaikan. Dan satu lagi yang kita nak fokuskan pada malam ini, apa kata Ibnu Umar? Ambillah peluang saat kamu masih hidup, kerana kamu akan mati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita seperti ayat yang saya bacakan tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup dia akan merasai kematian.
Jadi sebab tu marilah pada malam ni kita cuba hayati, kita cuba menjiwai apa yang kita nak hayati dan jiwai, kita nak jiwai. Atas tajuknya adalah aku setelah mati. Tetapi objektif saya adalah supaya kita tahu apa yang bakal kita lalui secara pasti. Kita selalu dengar kadang-kadang ke kuburan kan, bila kita menghantar jenazah, apa imam baca? Wahai fulan bin fulana, sesungguhnya kematian itu adalah benar. Wahai fulana binti fulana, sesungguhnya kematian itu adalah benar. Berpisahnya roh daripada jasad itu adalah benar. Jasad dimasukkan ke alam kubur itu adalah benar. Betul kan kita dengar? Tetapi kita dengar, kita mendengar. Tetapi akan datang satu masa kita dimasukkan benar-benar di alam kubur, dan pada saat tersebut kita tidak pasti adakah kita mendengar bisikan itu atau tidak. Maka sebab itu kita bincang pada malam ni supaya Masya Allah kita tahu bahawa sebenarnya pasti kita akan melalui saat itu. Saat yang semua orang tak nak cakap tapi semua orang bakal lalui. Saat yang mana kita tahu bahawa semua orang melaluinya, dan kemudian satu objektif lain kita bincang supaya bila berlaku pada orang kita dapat melalui adab Islam yang begitu indah. Betul tuan-tuan? Sebab kalau kita tak bercerita aku setelah mati, kadang-kadang ada orang sakit, tenat sakit. Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang dalam masyarakat kita, datang ziarah, yang sakit terlantar, tak mampu menggerakkan tubuhnya, mungkin berbola matanya memandang saudara-saudara, kawan-kawan yang selama ni datang. Betul tak? Berlaku tak kita nampak? Tapi kadang-kadang oleh kerana kita tak faham kalau kita nanti setelah mati apa jadi, ketika kita bakal sakit nanti apa jadi, kebanyakan orang datang ziarah pada orang yang dalam keadaan sakit. Bukan sekadar sakit biasa tetapi nazak. Nazak bermaknanya akan terkoyak, terlepas, maknanya roh keluar daripada badan. Tetapi apa yang orang tu sembangkan tuan-tuan? Kadang-kadang maaf cakap, masih sembang-sembang soal dunia. Duduk di majlis orang yang dalam keadaan antara hidup dan mati, yang sedang berjuang untuk menyebut kalimah la ilaha illallah. Dalam keadaan kita tahu Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahawa bila berlaku saat yang dikatakan nazak sebentar yang kita ceritakan tadi, gerombolan para syaitan akan datang dan bersumpah pada ketika itu dengan kata, hentikan untuk sesatkan orang sana dan sini, tapi pergi pada hamba Allah yang nak mati ini, rosakkan agar jangan dia mampu menyebut kalimah la ilaha illallah. Cuba bayang tuan-tuan, kita cerita bola, kita cerita perniagaan, bagaimana merontanya orang yang nak mati. Sebab itulah kita bincang pada malam ni supaya kita nampak apa? Kita rasa benar-benar Masya Allah lepas ini bila kita melihat, tengok Rasulullah bagaimana bila masuk ke rumah yang mana dalamnya orang yang sakit, keluar perkataan daripada mulut Nabi apa dia? Tuhurun insya-Allah. Rasulullah menyebut kalimah tuhurun insya-Allah. Boleh saudara saya sebutkan sama-sama insya-Allah? Apa dia tuan-tuan? Maknanya Rasulullah datang memberikan kegembiraan dan ketenangan bagi orang yang sedang sakit untuk faham bahawa setiap sakit yang anda sedang tanggung itu apa dia? Menyucikan dosa-dosa. Alhamdulillah. Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi dan saya Amal dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Sebelum ini kami dah kongsikan kepada anda dua perkataan dalam doa selepas makan, iaitu ta'ama dan juga saqa. Dan minggu ini kami akan kongsikan satu lagi perkataan, iaitu ja'ala, huruf jaim, ain dan juga huruf lam. Ja'ala itu membawa maksud menjadikan. Bacaan penuh doa selepas makan seperti biasa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana waj'alana minal muslimin. Jadi waj'alana ini
perkataan dasarnya adalah ja'ala. Jadi sekarang kita telah pun tahu dengan kita baca doa selepas makan, maksud keseluruhannya ialah bersyukur kepada Allah dengan segala yang diberikan, iaitu makan, minum dan juga menjadikan kita sebahagian daripada orang Muslim. Jadi cukup untuk minggu ini, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesakitan yang ditanggung oleh orang yang sedang terlantar itu apa tujuannya? Maka Rasulullah datang dan bagi tahu, melihat dengan penuh kasih sayang. Sebab tu jangan mengada-gada tuan-tuan. Ya, kadang-kadang pergi tengok, Masya Allah, dulu pakcik saya sebelum meninggal macam inilah cara muka dia. Tuan-tuan, salah tuan-tuan. Jangan buat aksi itu tuan-tuan. Tetapi Rasulullah datang, apa tadi sebutannya tuan-tuan? InsyaAllah kesakitan itu. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita nak, supaya kita dapat rasai bahawa sesungguhnya orang yang sedang berada dalam keadaan sakit, ada benda yang kita nak buat. Ziarah sebentar. Sebab tu kalaulah kita jangan duduk lama-lama sekira-kira kita rasa dia puas. Tetapi bila kita lihat dia dalam keadaan nazak. Nazak bermaksud maknanya ciri-ciri dan tanda-tanda kesakitan. Kalau zahirnya mungkin para doktor dah panggil dah, doktor dia kata apa dia? Words yang biasa digunakan oleh doktor apa tuan-tuan? Nampaknya kena panggil lah semua adik-beradik, betul kan? Itu perkataan doktor. Maknanya apa dia? Si fulan itu dalam keadaan nazak. Si fulan dalam keadaan nazak yang tadi sekali lagi katakan apa dia? Kita diuji macam-macam dalam hidup, tetapi ingat, ujian paling berat adalah saat mati. Tuan-tuan. Dan dalam keadaan yang ketika itu para malaikat yang menjaga rezeki kita. Tuan-tuan ingat, apabila kita umur saja cukup 40 hari, kemudian Allah menghantarkan kepada hamba Allah, pada saya dan pada kita semua yang masih hidup ni, dalam rahim ibu kita apa dihantar oleh Allah? Malaikat yang menghembuskan nafas. Betul kan tuan-tuan? Dan bila malaikat ini menghembuskan nafas, Allah memerintahkan malaikat bikatbi rizqihi. Allah bagi tahu pada malaikat, wahai malaikat, tuliskan rezeki Zurramli. Tuliskan rezeki. Ketika kita dalam rahim tuan-tuan, rezeki telah dituliskan. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang nak meninggal, bagaimana bentuknya? Kadang-kadang berombak-ombak dadanya. Kenapa? Sebab udara adalah rezeki. Makin dekat nak mati, rezeki kita makin sedikit dan makin sedikit. Kadang-kadang hanya ada beberapa tarikan lagi. Dan pada saat itu juga Masya Allah, air yang sekarang kita minum pada bila-bila masa, tetapi ingat, semuanya dikira sejak daripada kita lahir. Sebelum lahir lagi telah ditulis banyak mana si hamba Allah ini akan minum airnya. Dan sebab itulah Masya Allah, orang yang dekat nak mati kebanyakannya merasai dahaga yang bersangatan, kerana hayatnya dengan peruntukan rezekinya amat sedikit pada ketika itu. Dan cuba bayang dalam keadaan kalaupun kita cuba menuang segelas air, tetapi segelas air bukan rezekinya ditulis oleh Allah, segelas air tersebut tidak akan masuk dalam tubuhnya tetapi akan terkeluar. Sebab tu kalau dalam keadaan itu, Masya Allah ya, kita kan digalakkan supaya membasahkan bibir. Membasahkan bibir orang yang sedang nazak. Ketika keadaan dia meminta air, kerana kebiasaannya orang yang dalam keadaan nazak, dia akan mohon air pada ketika itu. Maka pada saat tersebut kita disunatkan dan disuruh untuk menitiskan air yang lembut pada mulut bagi orang yang berhadapan dengan nazak. Dan saat inilah tuan-tuan ya, saya lihat dan jumpa banyak orang yang berada di hospital. Satu benda yang kadang-kadang sekarang masa kita sihat kita tak ingat tuan-tuan. Tetapi ketika disebut kepada orang yang menjaga banyak pengalaman orang yang bakal meninggal dunia di hospital, tuan-tuan, biasanya apa? Ditanya pada mereka, apakah harapan, apakah yang kamu hendak sekarang? Tuan-tuan, orang yang terlantar sakit, nakkah lagi makan burger? Ada. Ya, nakkah lagi makan bubur Asyura? Tak dah. Nakkah lagi makan nasi Arab? Tak dah. Apa yang dia nak tuan-tuan? Dia secara otomatis, sebab tu kata yang banyak menjaga orang di hospital, kalau orang Islam yang paling mereka nak adalah diperdengarkan Al-Quran.
diperdengarkan Al-Quran. Dan ingat, apabila kita mati nanti, Masya Allah, amat berbahaya tuan-tuan. Kenapa? Sebab kata Nabi dalam mafhum yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yamut ma'asha alaih. Kita nanti mati macam mana tuan-tuan? Kita akan mati ikut macam mana cara kita hidup. Kalau sekarang kita banyak baca Al-Quran, menjelang mati ketika dekat nak nazak, mudah baca Al-Quran. Sebab tu hari esok jangan bertangguh, malam ni jangan bertangguh. Masya Allah, ramai orang kata, saya bukan macam adik-adik yang ada kat sini, ana bukan hafiz, saya bukan hafiz. Tuan-tuan, takkan qul huwallah kita tak hafaz? Qul huwallah tu Quran tuan-tuan. Dan tidak pernah ada hadis yang menyatakan bahawa oh qul huwallah tu kalau baca derajatnya rendah. Bahkan Masya Allah, di antara surah yang paling disayangi dan diulang-ulang oleh Nabi, surah apa tuan-tuan? Al-Ikhlas. Surah Qul Huwallahu Ahad. Nabi nak ajar sebab Nabi tahu kita, terutamanya orang akhir zaman, kalaulah Nabi kata aku paling suka membaca surah Al-Baqarah, tentu kita kata apa dia? Allah, saya tak hafal, maka saya jauh dengan Al-Quran. Apa tujuannya semua yang saya hormati? Tujuannya adalah supaya kita lazimkan mulut kita membaca Al-Quran. Ada satu kisah yang betul berlaku tuan-tuan, ya, saya tulis pun dalam buku saya, ya, nak cerita je, tapi saya cuba ringkaskan saja sebab masa kita yang sangat singkat ini. Tetapi bila saya dengar kisah ini, Masya Allah, datang satu perasaan dalam hati saya, Masya Allah, berhati-hati. Kalau nanti menjelang nak mati kita minta menyebut kalimah Allah, kita nak baca Al-Quran, sekarang kita kena dekat dengan Al-Quran. Kisah ni tuan-tuan, ringkaskan saja, ada seorang hamba Allah ni, dia berniaga, sukses berniaganya, tapi takdirnya Masya Allah, dibawa kereta dia terbabas di highway, jatuh, dan kemudian Masya Allah, ketika aksiden tersebut berlaku, tubuhnya menghantam steering tersebut, dan bomba yang membuat proses menyelamatkannya menyatakan apa dia? Akibat hantaman kuat tersebut, tulang selangkanya patah dan kemudian memegang steering tersebut. Dan ketika darah berhamburan keluar, kesakitan tak mampu ditanggung, bomba nak cuba selamatkan. Akhirnya dia dibawa ke ICU. Dan ketika di ICU, dia berjaya distabilkan untuk dia disedarkan. Ketika itu yang jaganya adalah isterinya. Dan pada saat itulah ketika dia mula sedar, antara sedar dan tak sedar. Tuan-tuan, ambil pelajaran daripada cerita ini. Saya tak sebut siapa nama, di mana orangnya, kerana takut perkara ini aib. Tetapi nak ceritanya apa dia? Si isteri yang selama ni setia menjaga beliau, makin hari makin tak nak jaga dah. Tetapi bukan salah si isteri. Dan akhirnya isteri jumpa dengan mak si sakit ini. Dia kata, mak, tolonglah ambil peluang jaga. Saya tak mampu nak jaga, wahai mak. Kenapa si isteri tak mampu nak jaga tuan-tuan? Saya nak ringkaskan saja. Sebab si sakit ini sepanjang-panjang terlantar di hospital tersebut tidak terkeluar daripada mulutnya melainkan seluruh perkataan mencarut. Dalam keadaan tak sedar, yang keluar adalah mencarut. Dan saya di masjid yang mulia ni tak gamak nak menyebutkan apa yang disebutkan itu, tetapi saya kira para penonton dan semua yang ada sini boleh membayangkan. Itulah yang keluar sepanjang-panjang, tak kira siang atau malam. Dan cuba bayang kalau hospital tersebut, ketika dia menjerit sekuat-kuatnya kalimah mencarut tersebut, dan orang jenguk, siapalah. Sebab itulah isteri dia kata, saya rasa malu duduk kat situ, dia kata. Dan saya nak kongsikan pada kita semua, benar apa yang digambarkan tadi. Manusia akan mati ikut bagaimana cara dia hidup. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku kesudahan kisah ini? Yang berlaku adalah ketika dia dalam keadaan kian sakit, dan dia dalam keadaan nazak. Datanglah orang katalah la ilaha illallah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Yang terpancul keluar daripada mulutnya adalah kalimah mencarut.
Tidak putus-putus, walaupun tarikan nafas belum putus, tetapi belum, yang keluar daripada mulutnya adalah kalimah mencarut dan mencarut. Dan ketika dia menjerit mencarut tersebut, itulah rohnya telah tersentap keluar daripada tubuhnya. Maknanya bukan akhir kalimahnya adalah la ilaha illallah. Walaupun mungkin kalau kita tanya dalam hati kecilnya, wahai si fulan, apa lagi erti mencarut bagimu? Katalah la ilaha illallah. Dia juga hendak tapi tak mampu. Kerana apa? Manusia akan mati ikut macam mana cara dia hidup. Dan dia mati menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan menyebut seluruh perkataan mencarut dan lucah. Tuan-tuan, saya bila dengar kisah ini, saya mula fikir apa yang banyak kita cakap dalam hidup sebenarnya. Orang yang marah-marah mati marah-marah. Orang yang maki-maki mati maki-maki. Orang yang kalau banyak baca Quran, sebab itulah Masya Allah orang yang nak mati rupanya bila ditanyakan apa yang mereka paling suka Masya Allah dibacakan Al-Quran kepadanya. Orang bacakan Quran, ya. Dan kita sebab tu praktiskan sekarang. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa semua yang saya kasih sekalian sekali lagi? Kerana untuk kita tahu bahawa kita selepas mati, kerana selepas mati kita adalah sangat bergantung kepada bagaimana cara kita mati. Ramai orang kadang-kadang harap, saya nak mati kat Mekah. Bagus mati kat Mekah. Memang adalah banyak hadis yang menggambarkan kalaulah sekiranya kita ada keinginan, memang di Mekah itu tempatnya. Tetapi tuan-tuan, antara tempat mati, masa mati dengan cara mati adalah penting. Cara mati, cuba bayang tuan-tuan, pernah juga berlaku keluar dalam surat khabar di Mekah tuan-tuan, ya, orang tengah umrah tiba-tiba tengah duk tawaf, tengah tawaf mati. Dan orang yang ramai kata, oh bertuahnya dia mati sedang tawaf, mati sedang keliling Kaabah. Ketika orang angkat bawa ke hospital, tuan-tuan tahu apa yang polis jumpa? Polis jumpa rupanya semua barang curi dalam dirinya. Rupanya ketika orang tawaf dia mencuri, sedang dia mencuri Allah sentap nyawanya. Mati dalam keadaan mencuri, dalam keadaan di hadapan Kaabah. Tuan-tuan, mati tempat yang baik tu boleh menolong dia ke? Tak. Sebab tu tempat mana, Masya Allah. Sebab tu ada orang yang kadang-kadang jatuh kat bilik air. Tuan-tuan, jatuh bilik air tetapi untuk bangun tahajud tuan-tuan. Masya Allah, ya. Jadi sebab tu Masya Allah, penonton yang saya kasih sekalian dan semua adik-beradik saya di dengkil ini, mari kita mula latih sekarang. Kenapa? Sebab saat itu sangat gawat. Dan apatah lagi antara perjuangan yang kita nak kena pertahankan. Sekarang imam duk baca doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kadang-kadang tuan-tuan kita baca, kita mengangkat tangan sambil acuh tak acuh tuan-tuan. Sedangkan itu adalah perjuangan hidup mati kita. Kita tadahkan tangan dan berdoa pada Allah, ya Allah, habiskan nyawaku ini ya Allah bihusnil khatimah, dengan kesudahan yang baik ya Allah. Wala takhtim alayya au alaina. Ya Allah, matikan aku, sudahkan aku ya Allah dengan, jangan sudahkan aku ya Allah dengan su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah engkau berikan kami petunjuk ya Allah. Itu antara doa yang tuan-tuan jom kita baca sejak daripada sekarang. Tetapi bukan hanya baca, bukan hanya recite, ya, imam baca kita sambil bersandar kemudian angkat tangan, cepatlah bilalah imam nak habis. Panjang no pula doa pada hari ini. Yang kita sedang minta apa tuan-tuan? Perjuangan kita untuk selamat saat kita menyelang pada keadaan sakaratul maut. Kerana saat sakaratul maut, dalam keadaan roh akan terkeluar daripada tubuh. Cuba bayang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita bukan tak pernah tengok orang yang kita sayang terbaring di atas katil hospital. Betul kan tuan-tuan? Bukan kita tak pernah tengok. Dan bagaimana dia tidak boleh bergerak, yang kita dengar bunyi apa tu yang hospital punya tu, tip tip
yang hitungan kiraannya sangat sedikit-sedikit, betul kan? Dan pada saat itulah Masya Allah, rupanya roh telah mula akan keluar perlahan-lahan daripada tubuhnya. Ya, ada mengatakan bahawa akan mula rasa sejuk pada bahagian pusatnya. Dingin itu makin lama makin sejuk pada bermula daripada pusatnya, turun pada bahagian pinggangnya, dan begitulah akhirnya beransur-ansur keluar, tuan-tuan. Dan kemudian kita akan tengok si mati itu dalam keadaan berombak dadanya yang saya katakan tadi, hanya memperjuangkan untuk mengambil beberapa nafas terakhir yang masih ada pada dirinya. Dan pada saat itulah tuan-tuan, kita cuba bayang bagaimana keadaan susahnya seseorang itu. Dan tak lama lepas daripada itu, semuanya berhenti. Tubuhnya telah menjadi sesejuk-sejuknya. Matanya kemudian dipejamkan, dalam keadaan seluruh organnya berhenti. Darahnya telah hilang dalam tulang sumsumnya. Dan pada saat tersebut, wajah yang hari ini orang kata bercahaya, yang orang katakan pada saat itu Masya Allah berseri wajahnya, dalam keadaan secara fizikalnya pucat lesi setiap orang itu. Kering darah, tidak ada darah lagi mengalir pada setiap mana bahagian tubuh badan kita. Itulah yang tuan-tuan kita tengok berlaku pada orang, tetapi tidakkah pernah kita terfikir ia akan berlaku pada kita? Tidakkah pernah kita terfikir ia bakal berlaku pada kita? Dan sebab itulah Masya Allah semua yang saya hormati, bila kita sedar tentang perkara ini, ya, apa jadi pada kita? Orang bijak, kata Rasulullah, mari kita terus buat. Sebab tadi saya gambarkan, ya, dalam kisah yang nak cerita ni, orang yang nampak matinya okey, matinya dalam keadaan doktor pun tahu, orang keliling pun tahu, sempat lagi panggil saudara mara untuk datang. Tetapi hari ini tuan-tuan, banyakkah kita dengar berlaku bukan? Tiba-tiba Masya Allah sembang-sembang dengan kita pada waktu malam, subuh telah meninggal dunia, berlaku tak? Sebab tu dalam syair ada menyatakan apa dia tuan-tuan, ya, kita tengok dan kita fokuskan benar-benar, sebab perkara ini mencakupi semua orang. Apa dikatakan? Wa tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza junna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dhahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat arwahuhum lailatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahayyinan minad dahr. Marilah kita semua renung tuan-tuan, sebagai apa yang kita boleh bawa dalam diri kita. Berbekal-bekallah dengan amal takwa. Berbekal-bekallah dengan amal takwa. Walaupun pada orang kecil, apa yang kita nak mula sekarang tuan-tuan, beri senyuman pada saudara kita. Sebab bila mati tak boleh nak senyum lagi dah. Dan kalau si mati senyum pun pahala tak dapat dah. Betul tak tu? Buatlah kebaikan. Apa kebaikan kita mula fikir sejak daripada sekarang ni. Kalau sebagai seorang isteri, buatlah Masya Allah, aku buat menjaga rumah tanggaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bekal yang kita kena buat. Wahai para suami, jom kita buat kebaikan, jagalah isteri kita dan anak kita dengan sebaik-baik mungkin. Bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia? Apabila berlabuh tabir malam, siapa yang pasti hidup di subuh hari esok? Siapa boleh angkat tangan? Penonton ke angkat tangan? Oh, saya confirm hidup esok. Hak angkat tangan itulah lebih lagi insya-Allah diperhati oleh malaikat maut. Berapa ramai anak muda yang ketawa berdekah-dekah. Ni anak muda ni kan. Kam min fata, berapa ramai anak muda yang ketawa berdekah-dekah, petang bawa sampai pada pagi. Rupa-rupanya kain kafan untuknya telah dikoyakkan sedang ia tak tahu. Tuan-tuan, kita ni kan, tuan-tuan tak perasan kain cotton yang akan jadi kain kafan kita mungkin telah mula dikilangkan. Mungkin kain cotton yang merupakan bahagian kita telah mula dibawa, diimport, sedang berlayar ke Malaysia. Kita tak perasan rupanya kain kafan yang akan menjadi kain kita yang terakhir itu, rupanya Masya Allah apa yang sedang berlaku, sedang berada di tempat kedai dekat dengan tempat kita. Dan yang lebih dekat lagi, berapa ramai pula yang kain kafan tersebut telah dikoyak sedangkan pemuda itu tidak tahu.
Berapa ramai anak kecil diharap panjang umurnya tetapi telah merasai gelapnya kegelapan dalam kubur. Kita tak sempat nak cerita pada malam ni bagaimana roh merasai keadaan di alam barzakh itu. Tetapi memada kita tahu bahawa sesungguhnya akan ditempuhi. Berapa ramai para pengantin yang diandam seindah-indahnya tetapi sebelum datang malam yang indah disentap nyawanya terlebih dahulu. Berapa ramai orang sihat mati tiba-tiba. Berapa ramai orang yang kita ingat sakit panjang pula umurnya. Betul kan tuan-tuan? Jadi sebab itu tuan-tuan yang perempuan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, bila kita duduk sama-sama pada malam ini, marilah kita memasang satu niat, ya Allah, dan kita panjatkan dalam bentuk doa yang bersungguh-sungguh, ya Allah, aku tidak akan sia-siakan setiap saat yang Allah berikan kepada aku. Islam sangat indah dan cantik, semua benda akan jadi amal yang kita boleh bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kebaikan yang kita buat, kebaikan yang kita lakukan, biarlah orang kata kecilnya kebaikan, dia datang ke masjid tengok ada tai cicak, buang dia, tidak kecil di sisi Allah tuan-tuan. Dan kita hindarkan perkara tak baik sejauh-jauhnya daripada kita, maka pada saat itu kita akan dapat memanfaatkan semua kehidupan sebelum datang kematian. Dan ingat sekali lagi apa pesanan tadi, kita akan mati dan kita mati mengikut bagaimana cara kita hidup. Semoga ya Allah, ya Tuhanku dan Tuhan kami semua yang berada di sini dan Tuhan sekalian alam, agar kita dipimpin ke arah jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bawa hati kita ni, ya Allah. Ya Allah, tolonglah bawa hati kami. Janganlah sampai kelalaian dunia ini melupakan pada hakikat bahawa kami tetap akan meninggalkan dunia yang kami sayangi ini. Dan semoga masya-Allah kami dapat meninggalkan kebaikan yang kami dapat wariskan pada orang lain kemudiannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan di atas perhatian bersama kita dalam Al-Kuliah ini. Semuanya kita dinilai oleh Allah sebagai amal baik, amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.